كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akrimna bi zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapat kita menyambung kuliah kita Fiqhul Manhaji. InsyaAllah malam ni kita akan bincang pada muka surat 64. 64. Hari ini kita mengaji sangat-sangat dah ulangan saja. Di tajuk dia wudu. Banyak yang sebut wudu ni kalau Indonesia wudu nasi ayam. Wudu merupakan makna wudu pada bahasa dan syarak. Dengan sebut sini dua, satu bahasa Arab itu sendiri, yang kedua syarak ataupun istilah ilmu fiqh. Perkataan wudu dari segi bahasa diambil daripada yang tulis saya tak dibaca, diambil daripada perkataan wada'a bahasa Arab yang maknanya elok dan berseri. Bahasa kalau kata wudu, wada'ah, bahasa Arab wada'ah makna berseri ataupun elok. Artinya pada syarak ialah perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Yang kedua tu yang diguna pakai. Bila sebut wudu, bukan lagi makna berseri, bukan lagi makna elok. Wudu kita faham, yang kita terjemah sampailah terjemah tak betul, itu orang pakai. Apa dia? Yang supaya terjemah tu tak tepat, tapi dah orang pakai semua. Tuan-tuan kalau pergi Kuala Lumpur, singgah di RNR Bukit Merah tu besar dia tulis dinding, wudu ialah mengambil air sembahyang. Terjemah tu tak betul, tapi orang pakai. Bolehlah kita pakai sebentar, kita tak erti nak terjemah,
Wuduk ni perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu berserta dengan niat. Anggota tertentu tu muka, tangan, kaki, kepala. Patutnya. Jadilah wuduk. Manakala air yang digunakan untuk berwuduk, dia dinamakan demikian kerana ia mengelok dan menyerikan anggota-anggota dengan membasuh dan membersihkannya. Bahasa Arab pula, kalau wudu waw dhammah, wudu itu makna ayat yang kita ambil sembahyang, ayat yang kita guna untuk basuh anggota tertentu berserta dengan niat, dia panggil wudu. Kalau kalih balik wudu, tadi sekarang wudu pula, ini makna dia berseri, makin mengelok dan menyerikan anggota. Itu selesai di segi bahasa. Fardu wudu, ini kalau hendak dia tiga tidak, kita nak takkan tu kerja apa? Kita nak lebih, kan? Buat tu ulang tu baik bagi elok, tambah lagi dengan dalil-dalil. Fardu wudu 6 perkara. Fardu, rukun, wajib, 3 istilah ni sama. Yang kata fardu, rukun, wajib, kecuali dalam bab haji. Kalau kita nak pergi mengaji bab haji, dia ada beza fardu, rukun dengan wajib. Kalau rukun tinggal haji itu tak sah. Kalau wajib haji kita tinggal sah, tapi kena bayar dah. Itu bab haji. Bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab lain-lain, fardu, rukun, wajib, satu makna. Kena buat, mesti buat. Kalau tak buat, wudu itu tak sah ataupun tak pakai. Fardu wudu 6 perkara, iaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku, menyapu kepala, membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali dan tertib. Ini wajib kena buat. Lain daripada ni nama dia sunat. Lain daripada ni banyaklah. Sekali lagi dia akan bilang pada kita. Dalil wudu dan rukunnya. Dalil makna dari ayat Quran ataupun dari hadis Nabi. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu hingga kedua buku lali. Ini dalil dari ayat Quran. 4, muka, tangan, kepala, kaki. Niat dan tertib tak ada dari ayat Quran. Jadi ada orang nak ikut Quran saja, dia tak payah niat, dia tak payah tertib. Jadi tak lengkap. Kita nak kena Quran dan hadis. Kan ada satu orang itu timbul kumpulan yang anti hadis. Mereka ni ada satu nama dia Jamaah Al-Quran. Quran ya. Jadi bila Quran saya nak sembahyang tak erti. Quran suruh sembahyang, nak sembahyang macam mana dan Quran tak ada. Yang ada macam tu tunduk rokok ni dalam hadis. Jadi kita kena ambil Quran dan ambil hadis. Baik, dalam dalil Quran tadi, ayat tadi perbuatan 4 saja. 4, muka, tangan, kepala, kaki. Kemudian dia sebut di awal tadi fardu ataupun rukun wudu yang ada 6, dia nak urai satu-satu pada kita. Baik, yang pertama niat. Ini kerana wudu adalah ibadat. Wudu ibadat, sembahyang ibadat, bagi salam ibadat, berzikir ibadat. Yang ibadat kena ikut orang-orang ibadat, tak boleh buat ikut suka.
Ini kena wudu adalah ibadat dan niat akan membezakan di antara ibadat dan adat. Yang beza nak jadi ibadat tu letak dalam niat. Kalau kita basuh muka setiap hari memang kita basuh. Kadang-kadang bawa kereta mengantuk sehingga basuh muka. Tapi tak jadi wudu pasal kita tak niat wudu. Beza antara adat dan ibadat terletak di niat itu. Sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Amalan, kita sebut amalan apa? Apa saja amalan? Sembahyang, puasa, zakat, haji, iktikaf, derma, infak, jihad, mengaji, mengajar, itu niat. Dan bagi setiap seseorang itu berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Satu orang dia niat apa? Niat dia kadang buat sama niat lain-lain. Tuan-tuan duduk di taman ni bewak tak ada. Jadi acara orang kampung, di kampung ada bewak. Tuan nak cuba faham ya. Bewak lintah belakang rumah kita. Ada dua orang ni ligan bewak. Seorang Melayu, seorang India. Sama-sama ligan, tapi niat tak sama. Yang India tu niat nak buat lagu. Okey. Yang ada India lagi kecil Timur. India Hindu lah. Yang kedua Melayu ligan sebab bewak tu makan ayam dia. Ligan sama-sama ligan, niat tak sama. Macam itulah ada orang yang dia basuh muka niat ambil wudu, ada orang niat pasal mengantuk, ada pasal nak bersih muka dia. Nampak tak puasa tak apa ni muka dia banyak debu-debu nak bersih. Sama basuh muka tapi dia tak niat wudu. Ini bermakna ibadat tidak sah dan tidak diambil kira oleh syarak, melainkan apabila ia diniatkan. Syarak, yang kata syarak ni hukum agama kita kata tak sepakat kalau tak niat. Melainkan apabila diniatkan. Dan seseorang mukallaf ni orang yang ada dosa pahala. Mukallaf orang yang sampai umur yang berakal. Akal dia waras, umur dia cukup, jadilah mukallaf. Yang aqil, yang baligh. Kemudian lagi apa lagi? Salamatul hawas, panca indera dia sempurna sampai dakwah Nabi, baru jadi mukallaf. Mukallaf di segi makna dibeban beratkan. Ada dosa, ada pahala. Seperti yang ada dosa, ada pahala ni, pertama dia baligh, yang kedua dia berakal, yang ketiga panca indera dia cukup selamat, yang keempat sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak cukup empat ni, orang tu tak mukallaf. Badan sehat, umur cukup, tapi akal tak cukup. Akal tak ada. Orang panggil orang gila. Orang gila ni dia tak berdosa apa. Ni kita duduk dalam masjid, kata dia mengkit telanjang. Dia mengkit telanjang menari. Tak berdosa apa. Dia orang gila. Lepas tu dia akal ada, umur tak cukup. Ni budak-budak kecil. Dan kecil tadi ada seorang budak kecil. Tadi dia kot. Kita ada dia main kencing ni. Dia main kencing ni. Dia tak berdosa pasal dia tak cukup umur. Lepas tu kalau dia telanjang maksiat ke dah? Tak maksiat. Mungkar dah. Mungkar tapi tidak maksiat. Kena larang, nampak dia kena larang. Oh, mereka pakai pen-pen dia buang mata. Tu pak lah kena larang. Yang ketiga, panca indera dia tak cukup. Pertama dia pergi gabung sekali, buta campur dengan pekak. Bila buta dengan pekak, orang tu tak mukallaf. Kalau salah satu ya, okey, mata buta tapi telinga dengar, masih mukallaf. Telinga tak dengar, mata pula cerak, itu mukallaf. Yang keempat, sampai dakwah Nabi. Dia duduk di dunia tak sampai seluruh Islam, maka dia tak mukallaf.
Tapi tak ada lah, atas dunia ni semua dah sampai. Semua sampai lah. Dakwah Nabi Islam tu sampai. Kalau dia hidup satu tempat, dakwah tak sampai, orang tu tidak mukallaf, tak ada dosa. Dan seseorang mukallaf tidak akan mendapat pahala kecuali dia mengikhlaskan niatnya. Nak boleh pahala, pahala tu pula tak sama, tinggi, rendah, banyak, sikit, tertakluk kepada niat. Kalau niat dia tu ikhlas, yang cantik, comel, dia akan dapat markah tinggi. Kurang sikit, niat dia bercampur-campur, maka pahala dia kurang sikit. Kalau tak ada ikhlas langsung, lagi tak ada apa-apa. Niat pada bahasa ialah qasad, menuju atau bermaksud mahu melakukan sesuatu. Dia nak buat satu-satu. Dia nak buat tu nama dia niat di segi bahasa. Dia bangkit tapi tutup pintu. Masa bangkit tu dah nama niat. Tu di segi bahasa. Manakala syarak dia tak sama dengan bahasa. Syarak dia nak pakai dalam hukum fiqh ni, pakai hak syarak. Ialah qasad sesuatu yang disertai dengan melakukannya. Nak buat dan buat apa yang diniatkan. Contohnya ni aku nak ambil wuduk, masa ambil wuduk masa tu baru jadi niat. Ada kes-kes yang tertentu dia tidak serta dengan buat. Contohnya bulan puasa. Di bulan puasa ni kita boleh niat awal. Niat takkan makan buka puasa, niat nak puasa esok. Lepas tu tak lagi boleh makan tak? Masih boleh lagi sebelum keluar fajar. Adapun yang lain-lain dia panggil qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad sesuatu yang disertai dengan melakukannya. Nak buat dan buat masa tu. Masa basuh muka tu, masa tu dia pasang niat. Tempat niat ialah hati. Niat tu di hati, bukan di kepala, bukan di rengkuh. Dan kadang-kadang hati jadi payah. Kalau orang kita dia mengaji terlalu detail, niat jadi payah. Usul ni, pada dia payah lagi, niat tak betul. Mudah niat ni. Niat di hati. Hati kita ni luar, tuan-tuan. Okey, hati kita luar. Kita biasa pergi al Ustaz. Nampak al Ustaz. Hati kita nampak al Ustaz. Aki Ujaya nampak. Supermarket nampak. Yang ada al Ustaz, celui ke hati kita. Bukan tak al Ustaz satu Malaysia kita nampak. Peta dunia kita mengaji kita nampak. Itu hati. Itu hati tu. Niat dengan di hati, tempat niat di hati. Dan disunatkan berlafaz dengan lidah. Usalli itu dia panggil lafaz. Nawaitu itu dia panggil lafaz. Hukum dia sunat. Sunat dengan tujuan nak membantu hati. Kalau hati kita tak perlu bantuan, dah tak sunat lagi dah. Sunat untuk membantu hati. Jadi bila nawaitu rafa hati itu pun dia main lah, teringat nak mengangkat ke atas. Jadi tempat niat ialah hati dan disunatkan berlafaz dengan lidah. Kalau sembahyang usolli, kalau wuduk nawaitu. Itu contohlah tuiklah nawaitu sekat. Nawaitu rafa ke atas. Cara berniat ialah dia berkata dalam hatinya, aku berniat fardu wudu. Hati dia kata apa? Cuma dia nak nampak bahasa hati, kena tulis lah. Aku berniat fardu wudu, tapi hati itu dia seketui apa dia. No, hati kita ingat tu, dia kadang-kadang yang dilambat tu orang nak mengejar. Sahaja aku semayang fardu zuhur, pak, makan. Itu mengejar. Dia batang satu-satu. Jadi dia ingat apa? Ingat nak ambil wuduk, selesai. Atau mengangkat hadas, atau mengharuskan sembahyang. 3 bentuk boleh. Pertama, niat
Aku berniat fardu wudu atau angkat hadas atau mengharuskan sembahyang. Okey. Mudah kan, simple ya. Jadi jangan buat payah-payah. Dan jangan cincin lah. Jangan buat cincin dan jangan terlalu memayak-mayakkan sampai timbul kuat-kuat. Jangan buat cincin sampai tak pasang dia. Kita ambil jalan tengah. Waktu niat ialah ketika membasuh bahagian yang pertama daripada muka, kerana itu adalah permulaan wudu. Itu kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wudu ini memang niat yang wajib masa basuh muka. Daripada awal pasang niat, itu sunat. Kan? Kita buka pencok nak basuh tangan tu, buat pun ini nak wudu. Itu pun sunat. Pasang niat daripada awal. Yang betul-betul kita fokus masa basuh muka. Tengok sekali lagi. Waktu niat ialah ketika membasuh bahagian yang pertama daripada muka. Masa letak ayat, masa tu pasang niat di kawasan muka. Kerana itu adalah permulaan wudu. Mula yang wudu ni masa basuh muka. Yang sebelum-sebelumnya basuh tangan, berkumur, masuk air ke hidung, itu nama dia sunat. Rukun yang pertama dia buat ni basuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Kerana firman Allah Ta'ala yang bermaksud ayat tadi ni, maka basuhlah muka kamu. Ini bagi perhatian. Ini kita buat dah ni. Cuma nak bagi teliti, nak bagi elok, bagi perhatian. Muka ni seluruh muka. Sempadan muka dari segi memanjang, bermula daripada tempat tumbuh rambut bahagian atas hingga bahagian paling bawah dagu, dan dari segi lebarnya bermula dari telinga hingga ke telinga. Ini kawasan muka. Kawasan muka, kawasan kubang pasu, dari titik kepala batak sampai ke pipi hitam. Kawasan muka kalau memanjang dari tempat tumbuh rambut. Saya rambut tak tumbuh, tak payah dia seorang ayat tu. Tempat tumbuh rambut, olipnya tadi, tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. Kuk kanan dan kuk melintang pula dari telinga ni sampai telinga. Apa yang ada atas tu semua nama muka. Apa yang ada atas itu wajib dibasuh ke semua yang ada pada muka, iaitu dari atas bulu kening. Bulu kening lepas, tak lepas, bibir kena bagi kena ayam sampai ke kulit. Misai. Yang ketiga, janggut. Jenis bulu-bulu yang tumbuh di muka ni. Janggut ni zahir dan batin. Zahir ni hak luar, batin tu hak kulit. Kulit tu dia panggil batin, kulit dagu. Kerana semua itu adalah sebahagian dari muka. Yang ada di muka ni kita bilang dari atas dari bulu kening, mata yang luar, bulu mata, hidung, ketuan, jerawat batu, misai, saifun, pelipis, bulu pahat. Habis tu saya bilang semua ni nama dia muka. Kemudian dia kecuali janggut. Janggut ni ada kecuali yang tebal, iaitu yang tidak dapat dilihat apa yang ada di bawahnya. Kita semua janggut nipis. Sahabat kita semua tebal nipis tu. Bagi minit tu dekat nampak. Nampak ada buah, nampak kulit lah. Nampak masih dia nipis. Kalau tebal, tu dia tak wajib sampai ke batin. Kalau misal tebal pun kena, saya pun tebal pun kena, bulu pahat, bulu pipik ni. Kalau ada yang nipis tebal tu mesti kena bagi sampai ke kulit. Janggut ada perbezaan. Tebal tak payah, kalau nipis kena sampai ke, kecuali janggut saja. Maka ia memadai dengan membasuh apa yang zahir tanpa batinnya, yakni bahagian dalam, iaitu dasarnya
pada kulit. Itu yang kata muka. Semua kawasan ini nama dia muka. Kita perhati ramai orang biasa dia basuh tangan dia. Lampu tu bahasa kasar dia panggil loroi. Kasar tu dia. Kasar guna kata-kata. Jadi basuh tak kat situ yo. Wudu dia tak sah. Walaupun dia sembahyang khusyuk macam banyak, tapi wudu tak kena. Di tani kena bagi perhatian semua. Di mata kita ni atas ni kira zahir. Contoh berjaya ke atas ni. Atas tu kira zahir. Baik. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Karena firman Allah Ta'ala yang bermaksud kita baca tadi, dan basuhlah tangan-tangan kamu hingga ke siku. Siku adalah termasuk di antara anggota yang mesti dibasuh. Sampai siku itu kena basuh. Perkara tersebut telah disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu tawaddaa faghasala wajhahu fa asbagha al-wudu'a thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adudi thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adudi thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saqi thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fis saqi thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Dia telah berwudu dengan membasuh mukanya, lalu dia menyempurnakan wudunya. Basuh muka sempurna. Kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga ke bahagian atas siku. Kemudian tangan kirinya hingga ke bahagian atas siku. Kemudian dia menyapu kepalanya. Kemudian dia membasuh kaki kanannya hingga ke betis. Kemudian dia membasuh kaki kirinya hingga ke betis. Kemudian dia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Abu Hurairah dia ambil wudu macam tu, dia buat praktikal bagi sahabat lain, anak murid dia tengok, dia apa? Macam ni lah yang aku tengok Nabi berwudu. Jadi buat wudu macam Nabi. Wajib meratakan basuhan ke semua bulu dan juga kulit. Sekiranya di bawah kuku terdapat kotoran atau terdapat cincin yang menghalang daripada sampai air, maka wudu tidak sah. Di basuhan tadi dia kena apa? Cuba tengok bahasa dia. Meratakan basuhan ke semua bulu dan juga kulit. Basuhan tu kena basuh, dia kena merata. Pakai lak tutup tak boleh. Kan senang sejuk kan? Okey. Tu dia tak merata. Merata bulu dan juga kulit. Kalau muka ni bulu-bulu yang sebut tadi, kalau tangan bulu tangan satu yang bulu rumah lah. Bulu rumah ada panjang ada pendek, semua bulu-bulu dan kulit tu kena mengalir air. Kalau ada cincin tu ketat, kena pelonggar sikit sampai kena ayat yang di bawah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr. Dia berkata, aku kembali bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hingga apabila kami sampai ke kawasan air di suatu jalan, tiba-tiba satu kaum telah bersegera ketika waktu asar, dan mereka telah berwudu dalam keadaan gopok. Kemudian kami berhenti di tempat mereka, sedang buku lali mata kaki mereka tidak dibasahi oleh air. Rasulullah SAW bersabda, celakalah, binasalah buku-buku lali disebabkan oleh api neraka. Sempurnakanlah wudu kamu semua. Cerita sahabat belum ngaji sambil lancur.
Ngaji ni tak mesti dalam masjid dan kuliah, sambil berjalan pun boleh. Ngaji hukum dengan Nabi dalam musafir dari Mekah ke Madinah. Sahabat ni cerita, bila sampai satu tempat, ada sahabat ambil wuduk dengan kelang kabut. Lepas ambil wuduk, bila ambil wuduk kelang kabut, bahasa kita panggil cincai. Ambil dengan cincai. Bila cincai tak kena, macam tadi yang cincai masuk muka domai, kaki sudah palapai, dia tak tunjuk apa pun. Siku buat betul lah. Tu cincai. Bila buat lagu tu, ada kawasan tempat yang tak kena yang. Bila kaki dia ni tak kena yang, Nabi betul, Nabi ni murabi, dia pendidik. Bila ada umat dia buat silap, dia betul. Lalu dia kata apa? Nabi kata wailul lil a'qab, celaka, neraka wil bagi orang yang ada tumit. Yang ada tumit semua masuk neraka. Macam mana? Yang ada tumit, tapi tumit dia tu tidak sempurna. Ambil wuduk, dia basuh kuliah, tang tumit pun tak basuh. Sebab rupuk ataupun cincai ataupun tak ambil kisah. Jadi kena teliti. Dua tempat nak wuduk ni. Satu muka tadi di kawasan mata. Kat mata tu kan. Kalau belum betul tak habis. Itu kena buat tu di ujung tu. Ujung bagi habis. Yang kedua tumit. Ini kena bagi perhatian. Walaupun kita tak buat dah, dua ni kena bagi perhatian lagi. Imam Muslim telah meriwayatkan seorang laki-laki telah berwuduk dan meninggalkan satu tempat pada kuku kakinya. Tinggal sikit dia, lebih kurang besar duit 2 kubang. Perbuatan dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, kembalilah dan perbaiki wuduk. Jadi kalau kita yang mengaji, kita nampak ada orang buat tak kena, tak habis, kena tolong habaq. Kan Nabi habaq tadi, tolong habaq ni. Lalu dia kembali menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia bersemayam. Kalau kita tak habaq, mana kita tak baca orang kita. Jadi benda yang tak betul kita tak kena habaq. Tapi nak habaq tu dengan hikmah, dengan penceramah tu. Ini nampak tu ambil wuduk tak badai. Oh dah dia tak boleh. Dia baca mungkin tak nampak, tak perasan apa di tempat. Kita tanggungjawab kena betul benda-benda yang salah yang dilakukan kalau di depan mata kita. Keempat, menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sehelai rambut. Ini kita buat sikit, sapu sikit, ujung ni ayah memang lah. Boleh, hukum fiqah kata boleh. Tapi cantiknya buat sapu semua tu dapat sunat. Kita dah bincang dalam itu, dalam kitab yang satu lagi. Selama ia berada dalam sempadan kepala. Rambut di sempadan kepala boleh. Kalau rambut tu dia dah keluar sempadan, tak boleh. Sempadan kepala ni, okey, kita tarik rambut ni, ada depan ni, tarik sampai belakang dekat tu ya. Tapi kalau rambut depan kita tarik, orang yang rambut panjang kan, dia buat sandal, orang perempuan lah, orang lelaki tu tak mahu orang panjang, rambut dia tarik sampai sini, boleh letak atas meja ni. Lagi bayang sapu atas meja. Rambut tu di luar kawasan kepala. Okay, yang depan tarik dekat tu saja. Yang belakang tertarik baik dekat tu. Kalau lebih begitu tu, tu di luar kawasan kepala. Basuh ataupun sapu di situ tak sah. Menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sehelai rambut selama ia berada dalam sempadan kepala. Itu dia punya tu, sempadan kepala. Kalau di luar sempadan kepala, walaupun dia basuh bukan takat selai, 10-15 helai rambut, tidak sah wuduknya. Maksud firman Allah Ta'ala, dan sapulah kepala kamu. Sapu wajib. Adapun sapu semua boleh sunat. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah berwuduk dan baginda menyapu ubun-ubunnya dan menyapu di atas kain serban di kepalanya. Nabi pernah buat. Walaupun sapu semua kepala itu sunat, tapi Nabi pernah buat macam ni nak menunjukkan bahawa boleh.
Kalau Nabi tak buat, mana kita tahu kata boleh tak boleh. Di Nabi sekali ambil wudu, dia pernah dia sapu ubun-ubun. Di ubun-ubun sapu itu, kemudian lagi belajar atas sobat. Buat pula ikat tak boleh. Nak ikat 4 tengok Tommy tengah jam tadi. Bongkar pula lagi nak ikat balik kan. Ada tak buang saja. Boleh sapu di ubun-ubun, belajar di atas sobat. Nabi buat berdasarkan riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis sahih dalam kitab Muslim. Sekiranya dia membasuh kepalanya atau sebahagiannya sebagai ganti kepada menyapu, maka ia adalah harus bahkan lebih baik. Dia basuh, dia sapu semua kepala. Bagi cantiklah. Ubun-ubun kepala ialah bahagian depan kepala, dan ia satu bahagian daripada kepala. Kita panggil ubun-ubun. Belakang kita panggil kepala. Belakang kepala. Tengah kita panggil apa? Tengah kepala. Sahara tidak nama khusus. Layu satu yang ubun-ubun. Belakang kan kita tak tahu, kita Melayu tak tahu. Arab, ni nama lain tengah, nama lain belakang, nama lain. Semua tu kira kepala. Kepala kau tak ada. Kepala pun meluncur. Ubun-ubun kepala adalah bahagian ke depan kepala dan ia satu bahagian daripada kepala. Membadai menyapu di atasnya adalah dalil yang menunjukkan bahawa menyapu satu juzuk daripada kepala itulah yang dituntut, dan maksud menyapu kepala itu akan berhasil yang diterima dengan disapu pada mana-mana bahagian kepala. Tak mana pun, nak sapu di belakang ke, di tengah ke, di depan ke, dalam kawasan kepala, hukum dia sah. Yang kelima, membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Buku lali atau mata kaki. Orang Melayu panggil buku lali. Kena tu sedar, lali tu. Dia panggil buku lali. Sidak di belakang, di katuk kan, dia memang lali. Dia mata kaki. Bahasa Arab panggil ka'bain. Kerana firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan kaki-kaki kamu basuh hingga ke buku lali. Buku lali ialah tulang yang timbul bergonggol daripada setiap belah kaki yang merupakan pemisah sendi antara kaki dan betis. Semua kita ada tu. Jadi sampai situ. Dalilnya ialah sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum ini. Di dalamnya disebut sehingga sampai ke betisnya. Buku lali sampai ke betis itu dah lajak. Bila lajak kawasan hukum dia sunat. Boleh bukan kawasan pilihan raya, kawasan wudu. Kawasan wudu boleh. Muka kita baca dekat tu, lajak di tengah kepala. Mata kat bawah lajak sampai ni. Sunat. Jangan melebihkan air, melebihkan kawasan. Tangan sampai situ, lajak sampai atas. Kaki dekat mata kaki, lajak sampai betis. Hukum dia sunat. Melebihkan kawasan basuhan. Bukan melebih air makruh, melebih kawasan basuhan sunat. Kedua buku lali adalah termasuk dalam anggota yang mesti dibasuh. Bukan takat tu, dua-dua buku lali itu, kiri ke kanan ke, semua itu termasuk dalam kira kaki. Dalilnya ialah sebagaimana dan wajib meratakan basuhan kedua-dua kaki dan tidak boleh tertinggal sedikit pun walaupun satu tempat di kuku atau di bawah kuku sebagaimana kedua-dua tangan yang telah lalu. Jadi kena cermat. Kadang-kadang bawah kuku ni atau kuku panjang ni dia tak sampai. Ada kuku ada kotoran pula lagi tak sampai. Jadi dia ambil wudu cantiklah, cuma satu jari dia tak kena. Satu jari tak kena, wudu dia tidak sah, nanti sembahyang tidak sah. Bila sembahyang tidak sah, sopa tak bayar, lama tak bayar, rupa-rupanya sembahyang dia tidak sah. Jadi tangan kaki pastikan semua jangan tertinggal di bawah kuku itu, kena sampai. Baik, yang keenam tertib
dalam melakukan rukun-rukun yang telah disebutkan. Tertib makna ikut susunan. Kalau ikut biasa, kalau buat kerja kasar-kasar ni, basuh kaki dulu lah. Saya basuh muka dulu. Ini peraturan. Agama bukan ikut akal. Agama ikut wahyu. Wahyu kata muka dulu. Kalau ikut akal, kaki dulu lah, kaki dulu kan. Agama tidak ikut akal. Ini berdasarkan ayat yang menyebutkan tentang fardu wudu secara tertib. Yang kita baca tadi, satu dia ikut tertib. Dan juga daripada perbuatan Rasulullah SAW, baginda tidak berwudu melainkan secara tertib, sebagaimana susunan yang disebut oleh Al-Quran. Perbuatan baginda itu adalah sabit. Sabit ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ayat Quran ini susunkan muka, tangan, kepala, kaki. Itu pasal baju Nabi pula tunjuk macam tu. Kita tak boleh pergi buat culang jalib. Bila buat culang jalib, nama dia tidak tertib. Bila tidak tertib, wudu tidak sah. Imam Nawawi telah menyebut dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam Nawawi kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni besar. Kitab ni Imam Nawawi karang-karang sekerat nanti tak ada habis. Lalu disambung oleh anak muridnya Tajuddin As-Subki. Ini tak fiqh. Fiqh dia karang kan. Fiqh ni dia mula bab ibadat daripada wudu, lepas tu sembahyang, puasa, zakat, haji, bab muamalat, masuk sikit dia meninggal. Lalu disambung oleh anak murid dia nama Tajuddin As-Subki. Tajuddin ni mengarang pula tak ada habis mati. Tak ada nak habis, bintil Quran itu mati. Kitab ni berkat disambung oleh seorang lagi ulama, Syekh Najib Muti'i. Al-Fatah. Kitab Majmu' ni dia tak besar mana kalau kita tahu. Sampai jauh ni ada pun. Yang 2 rak hari tu lah. 2-3 rak kitab Majmu'. Kitab fiqh yang menjadi induk dalam mazhab Syafi'i antaranya kitab Majmu'. 3 ulama karang dalam bahasa persembahan yang sama. Kalau kita tak tahu, kita ingat semua angka. Kadang-kadang kita kalau main kedua nak bagi sama olahan tu tak boleh sama. Hebatnya ulama kita 3 orang kita. Imam Nawawi telah menyebut dalam kitabnya Al-Majmu' berkenaan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadis telah berhujjah dengan hadis-hadis sahih yang diambil daripada kumpulan-kumpulan para sahabat yang meriwayatkan. Para sahabat telah mensifatkannya secara tertib. Jadi sahabat dia perhati, dia riwayat, dia tengok apa yang Nabi buat, dia sebut, Nabi buat dengan tertib. Ini dalam keadaan mereka ramai dan berada di tempat yang berlainan ketika meriwayatkannya, serta terdapat banyak perbezaan dalam menyebut sifat-sifat wudu baginda. Pada masalah bilangan Rasulullah SAW membasuh atau menyapu, iaitu 1 kali, 2 kali, 3 kali dan lain-lain lagi. Walaupun terdapat perbezaan dalam periwayatan tersebut, tetapi tidak sabit dalam hadis tersebut sifat tidak tertib. Nah, apa tertib ni? Sepakat sahabat riwayat kata Nabi buat tertib. Kan sahabat ni hari ni kawan ni tengok, esok kawan ni tengok. Sahabat ni tengok Nabi pernah ambil wudu sekali dan 1 kali basuh. Yang lain pula pernah tengok Nabi 2 kali, yang lain 3 kali. Jadi 2-3 ni memang ada khilaf, tapi tang tertib tak ada khilaf. Itu apa? Perbuatan Rasulullah SAW adalah penjelasan kepada bentuk wudu yang diperintahkan. Sekiranya hukum meninggalkan tertib adalah harus, sudah tentu baginda meninggalkannya pada setengah keadaan bagi menjelaskan bahawa ia adalah harus. Kalau kata boleh, Nabi itu dia buat. Hari ini basuh muka dulu, esok basuh tangan dulu, lusa basuh kaki dulu. Ada benda yang boleh.
Duk perhati dari awal sampai dalam sejarah penelitian sahabat Nabi tak pernah tukar. Maknanya tertib ni menjadi wajib. Ini adalah sebagaimana baginda meninggalkan perbuatan berulang ketika membasuh atau menyapu pada waktu-waktu tertentu bagi menjelaskan bahawa berulang-ulang itu tidak wajib. Kan Nabi pernah basuh sekali, pernah basuh 2 kali, pernah 3 kali. Maknanya boleh. Kita pun kadang-kadang ada kadang boleh, kadang-kadang wajib sekali ya. Jangan duduk banyak kali. Duduk ramai-ramai yang tak ada. Basuh sekali cukup. Ni sebotol ni, setengah botol boleh, 1 botol boleh 2 orang. Masa sempit tu basuh sekali je, cukup. Masa yang banyak basuhlah 3 kali. Ini tengok keadaan. Adapun tertib, tak payah tertib saya katakan 20 kilo. Tak, tertib tak boleh. Tertib bila-bila pun dia kena ikut tertib. Adapun kes bilangan tadi boleh sekali, boleh 2, boleh 3. Namun yang cantiknya masa yang lapang cantik, tak kena ganggu apa, buat 3 kali. Kemudian itu habis dah. Fardu, rukun, wajib wudu. Bila sampai fardu, lonceng pun bunyi. Sunat tu kita tinggal. Kita tengok ada apa soalan lah. Ada apa soalan? Ya, kalau ada soalan. Kalau yang boleh. Kepala tu dia sebut tak mana pun boleh. Kita saja sini ya. Boleh. Soh. Cuma yang sempurna. Yang sempurna ni sapu semua kepala mula dari depan ke belakang. Pi balik tu kira sekali ya. Nampak pi balik sekali. Itu yang sempurna. Kalau kira soh, cukup selai rambut pun jadi. Di kawasan rambut tu yang berada di kawasan luar kawasan tu antara kaki macam mana? tak ada kaki tak payah basuh. Tak payah. Kaki palsu tak payah. Dia tak ada kaki, basuh di hujung. Kena terat. Di hujung tu basuh sikit, dia kira ganti kaki. Dia tak ada kaki. Pasal apa tak ada? Dia orang timun. Apa tak ada awal. Okey, dia kena kerat. Hujung tu, itulah ganti kaki, basuh di hujung kaki. Kalau tangan ke kaki baru Ya, kita main lalu ya. okey. Pakai bandut. Bandut ni siap. Jangan ke mana-mana, kita akan jumpa tajuk kan. Tajuk bandut ni pada muka surat 83. Nama dia Al-Jarair. Kita akan jumpa tu. Kita balut tahun ni nak sapu kan, nak basuh kan, nak tayamum. Kita bincang detail dia. 83 dan 3 buka ya. Ada bagi 3 buka saja. Jangan 3 untuk tarik. Baik lagi salah. Dia nak tanya apa aspek. Tak apa. Jadi tak ada apa buat. InsyaAllah kita akan jumpa sunat dalam wudu ni rukun dia 6. Sunat ni kalau orang yang detail dia ada 66 sunat. Ya. Orang yang ini tujuh tu cahaya suara tu ingat dia tujuh. Ya. Belakang lagi. Boleh. Walaupun terjun tu sunat besar, biasa. Biasa itu tak sampai 2 kolak. Tapi kalau sekali niat tu boleh. Tapi kena muat muka, tangan, kepala, kaki. Dan biasa boleh. Boleh. Sambil berjelas itu niat. Niat sekali. Tertib tu tahu tak? Tertib pakai jadi. Sekali je. Tapi kalau biasa itu tak ikut 2 kolak, selang-selang tak habis. Itu jadi
Terjun tak habis Allah timur. Dia tenggelam semua. Bila tenggelam semua tu, pakai jadi dah. Tanpa sungai sangat-sangat boleh. Mati sendiri lah. Soalan ada. Saya sebut tadi sunat wuduk ni kalau detail dia bila ada 66 ibaratnya 66 ni insya-Allah dalam kitab ni dia akan sebut berapa dalam kitab ni dia sebut ada 18 66 tu dia selit-selit tu hilang banyak kali di 66 pula kita tak dapat sebab kita akan detail pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzigh barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.